A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Apa khabar kepada semua para penonton yang dirahmati Allah sekalian? Semoga semua sihat dan kekal aktif serta ceria pada pagi 17 Ramadan 1441 Hijrah. Jadi bersempena dengan cuti peristiwa bagi sebahagian negeri di Malaysia ini, iaitu sambutan nuzul Al-Quran dan juga Badar Al-Kubra, sama-sama kita mengambil peluang untuk mendengar sedikit perkongsian, sedikit taujihat, perkongsian untuk makanan rohani kita. Mungkin ada sebahagian yang daripada kita sejurus selepas solat fardu subuh sejak pagi tadi kan, tidak berhenti, tidak putus-putus mendengar kalam-kalam taujihat kan, daripada satu episod, satu segmen ke satu segmen yang lain, daripada Al-Hidayah dan macam-macam lagi. Jadi kita teruskan pada pagi ini dengan segmen Bicara Maya yang dibawa khas oleh anjuran Isma Iskandar Putri. Saya ucapkan terima kasih kepada mereka yang mengizinkan saya untuk mengisi slot pada pagi ini. Jadi tuan-tuan, kenapa kita penting untuk mengisi masa kita pada pagi ini? Kerana mungkin ada sebahagian yang mungkin keletihan, mungkin masih lagi mengantuk. Jadi saya berhusnuzan, saya bersangka baik mungkin ada sebahagian daripada kita yang mungkin keletihan qiyamul lail. Maklumlah malam nuzul Quran. Jadi kita pun bersemangat ala kulli hal, semoga Allah Taala berikan kita kekuatan dengan keazaman niat kita yang bersih, semata-mata untuk memenuhkan agenda Ramadan kita ini dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Jadi alhamdulillah, bersama dengan saya Ustaz Faizli. Tajuk yang saya ingin kongsikan pada tuan-tuan pada pagi ini adalah misi Ramadan. Misi Ramadan, apa yang dicari. Kena sengaja saya pilih tajuk ini tuan-tuan, 15 hari yang pertama di bulan Ramadan, maka memang sepatutnya untuk kita dan sewajarnya untuk kita muhasabah. Muhasabah, apakah keinginan kita yang kita nak capai dalam bulan Ramadan? Adakah masih lagi tuan-tuan ingat hari-hari pertama ataupun sebelum masuk bulan Ramadan, apakah yang telah kita letakkan kita nak capai? Apa yang kita inginkan bila habisnya madrasah Ramadan? Apa yang kita nak capai? Jadi sengaja tajuk ini dipilih untuk kita semua muhasabah, termasuk diri saya khususnya, dan lebih baik dapat dikongsikan kepada tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi suka untuk saya mengambil kesempatan ini juga untuk mengucapkan salam nuzul Quran dan juga Badar Al-Kubra. Semoga dengan hari yang penuh bermakna ini, dengan dua peristiwa yang sangat bermakna dalam sejarah Islam, moga kita dapat menghayatinya, moga kita dapat mengambil istifadah dan juga ibrah yang telah ditunjukkan kepada kita. Cuma tinggal kita untuk mengambil dan juga mengamalkan dalam kehidupan. Sebagai mukadimah tuan-tuan yang dirahmati Allah, suka untuk saya bersempena dengan nuzul Quran ni, saya nak kongsikan kepada para pendengar di luar sana berkenaan satu ayat Al-Quran daripada surah Yunus ayat 57.
Apa kata Allah? Allah kata, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين صدق الله العظيم. Apa kata Allah, tuan-tuan? Allah kata dalam ayat 57 surah Yunus, wahai sekalian umat manusia, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum. Demi sesungguhnya telah datang kepada kamu mau'izah, peringatan daripada Tuhan kamu Allah Subhanahu wa taala. Apakah peringatan itu, tuan-tuan? Iaitu Al-Quran. Al-Quran telah diturunkan kepada kita sebagai mau'izah, sebagai tazkirah, sebagai peringatan kepada kita. Kemudian Allah lanjutkan lagi, selain yang pertama tadi, Allah kata Quran ni berfungsi sebagai mau'izah. Kemudian peranan kedua, fungsi Al-Quran diturunkan kepada kita, tuan-tuan, adalah wa shifa'ul lima fis sudur. Syifa ni apa, tuan-tuan? Syifa ini adalah penawar. Syifa ini adalah penawar. Penawar untuk apa? Lima fis sudur. Untuk apa yang ada dalam hati. Maksudnya, Al-Quran ni adalah sebagai syifa, penawar kepada penyakit dalam hati kita. Bila kita mengambil Al-Quran, tuan-tuan, sebagai syifa, maka kita akan sihat. Bukan saja luaran, tuan-tuan, dalaman kita juga akan sihat. Rohani kita akan sihat daripada sebarang penyakit. Yang kedua. Yang ketiga, selepas mau'izah, kedua syifa, dan yang ketiga adalah wahudan, petunjuk, warahmah, dan juga belas kasihan, rahmat, untuk siapa? Lil mu'minin. Sebagai orang-orang yang beriman, kita mesti yakin Al-Quran ni Allah turunkan sebagai huda, sebagai petunjuk dan sebagai rahmat untuk kita semua. Nampak, tuan-tuan? Cuba bayangkan kalaulah kita fikir balik, kalaulah Al-Quran tidak diturunkan kepada kita, maka kita barangkali sudah tersesat jauh daripada tujuan penciptaan kita. Maka alhamdulillah, dengan adanya panduan Al-Quran pada hari ini, maka kita tidaklah sesat. Kita bahkan dipandu, bahkan kita dipandu dengan hidayah daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka sempena nuzul Al-Quran ni, tuan-tuan, marilah sama-sama kita praktikalkan apa yang kita boleh ambil satu take away daripada peristiwa nuzul Quran ni. Marilah kita membudayakan suasana Al-Quran di dalam keluarga kita, di dalam family kita, tuan-tuan. Bila mana kita nak membina satu generasi Al-Quran, Gen Q, generasi Al-Quran, maka mestilah asas yang bermula daripada keluarga. Maka hidupkanlah budaya Al-Quran, daripada pembacaannya, daripada sudut tadabburnya, supaya kita mendapat cahaya, supaya kita dipandu dengan wahyu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bayangkan, tuan-tuan, Al-Quran ni, kenapa, apa maksud nuzul Quran? Nuzul ni turun. Jadi Al-Quran ni diturunkan pada apa? Pada 17 Ramadan. Daripada mana? Daripada Allah SWT, daripada Lauh Mahfuz. Satu tempat yang sangat suci, yang terpelihara. Sekaligus semua tu diturunkan di mana? Di satu tempat yang dinamakan sebagai Baitul Izzah, ataupun langit dunia. Daripada langit dunia, tuan-tuan, Allah Ta'ala turunkan, minta Jibril, Sayyidina Jibril alaihi salam, diturunkan kepada Nabi Muhammad selama 23 tahun. Jadi Al-Quran ni, tuan-tuan, sidang pendengar, merupakan satu mukjizat yang paling besar.
Mukjizat yang paling besar yang ada pada Nabi. Nabi bayangkan inilah yang diwariskan kepada kita. Al-Quran ni adalah amanah kepada kita. Amanah untuk kita membacanya, untuk kita menghayatinya, dan juga amanah untuk kita mengamalkannya dalam kehidupan. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita kekuatan dan kelapangan untuk kita amalkan Al-Quran di dalam kehidupan kita. Yang kedua tuan-tuan, selain daripada nuzul Al-Quran, peristiwa besar yang berlaku pada hari ini 17 Ramadan, peristiwa yang kedua juga yang pernah berlaku dalam sejarah Islam adalah Badar Al-Kubra. Ghazwah peperangan. Badar nama tempat yang diambil bersempena peperangan tersebut. Surah Al-Anfal ayat yang ke-9. Apa kata Allah Ta'ala? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. Apa kata Allah Ta'ala? Allah kata, إذ تستغيثون ربكم. Ingatlah ketika mana kamu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu fastajaba lakum, maka Allah Ta'ala telah memperkenankan kepada kamu semua dengan firman-Nya, anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Yang mana Allah Ta'ala kata, sesungguhnya aku akan membantu kamu semua di dalam peperangan Badar Al-Kubra. Dengan bentuk macam mana? Dengan tentera para malaikat yang diketuai oleh Jibril alaihi salatu wassalam, yang mana diturunkan dengan jumlah ribuan malaikat. Dengan 1,000 malaikat diturunkan sebagai bala tentera yang tidak nampak. Maka akhirnya tuan-tuan, bila kita tengok peristiwa Badar Al-Kubra ni, bagi saya, takeaway yang paling besar, pengajaran yang patut kita mengambil adalah kemenangan Islam telah terserlah. Kemenangan Islam, peperangan yang pertama, Badar Kubra ni adalah peperangan kali pertama. Image Islam ketika itu naik. Image Islam ketika itu cantik. Bahkan Islam dihormati. Jadi Badar Kubra ni sangat signifikan kepada setiap orang-orang Islam. Jadi akhirnya bila kita tengok antara rahsia, hikmah kemenangan Badar Al-Kubra ni yang sama-sama kita boleh contohi, yang pertama adalah walaupun bilangan mereka sedikit, tetapi bekalan mereka dengan keberanian yang bersungguh, yang tidak berbelah bahagi, kepatuhan kepada pemimpin, sabar terhadap risiko, sabar terhadap ujian yang diberikan, dan akhir sekali yakin dengan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akhirnya Allah Ta'ala memberikan kejayaan. Kerana apa? Kerana cukup resepi-resepi, ramuan-ramuan kejayaan nasrum minallahi ta'ala. Jadi itu sedikit sebagai muqaddimah kepada rakan-rakan pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita kembali kepada topik asal kita pada hari ini, iaitu misi Ramadan. Misi Ramadan, apa yang kita nak cari? Cuba tuan-tuan tanya diri tuan-tuan masing-masing. Apa sebenarnya yang kita nak daripada bulan Ramadan? Analogi yang paling mudah tuan-tuan. Kenapa Ramadan ini perlu untuk kita buat perancangan? Ramadan tak wajar untuk kita jadikan seperti bulan-bulan yang lain, berlalu macam tu saja tanpa ada perancangan. Hari-hari berlalu seperti itu tanpa ada, orang kata apa, ada planning. Maka itu sangat tidak wajar. Pejam celik, hari ini dah masuk 17 Ramadan. Petang nanti kita nak buka puasa, maka masuklah malam yang ke-18. Sedar ataupun tidak, Ramadan sedang meninggalkan kita sedikit demi sedikit. Analogi mudah tuan-tuan. Kalau kita pergi ke pasar raya, kita nak beli barang keperluan, apa benda yang paling penting? Kita mesti bawa list barang-barang apa yang kita nak beli. Betul tak? Kan? Kalau sebahagian kata, aku ingat dalam kepala je.
Apa akan jadi? Satu orang yang mana dia masuk ke dalam pasar raya, ingin membeli barang, dengan dia tak tahu apa benda nak cari. Dia kata dia lalu je, mana yang dia nampak, dia rasa penting, dia akan ambil. Berbanding orang yang satu lagi, sebelum dia masuk dalam pasar raya, telah disediakan list barang-barang yang dia nak cari. 1, 2, 3. Setiap satu tu berapa kuantitinya. Sangat detail, tuan-tuan. Akhirnya dia akan menjadikan masa digunakan dengan optimum. Tidak dibazirkan. Dia terus direct kepada apa yang nak dicari. Jadi moga-moga kita jadikan Ramadan ini, tuan-tuan, walaupun dah setengah sudah pun berlalu, tapi masih belum terlambat. It's never too late. Jadi marilah sama-sama kita muhasabah diri kita dan memperbaiki dari satu masa ke satu masa yang lain. Baik. Kemudian bila mana kita tengok bulan Ramadan Karim, bulan Al-Mubarak ini, tuan-tuan, adalah satu manifestasi bukti pemurahnya Allah SWT kepada seluruh orang-orang Islam. Apa buktinya? Kerana bila masuknya bulan Ramadan, maka rahmat Allah Ta'ala sangat luas. Tak ada kota. Tak ada, orang kata apa, tak ada limitation. Semua berhak untuk mendapat rahmat Allah. Semua orang berhak untuk mendapat pengampunan daripada Allah. Semua orang berhak untuk mendapatkan utaqa'u minan nar, pembebasan daripada api neraka. Allah Ta'ala tidak kata, siapa cepat dia dapat. Tak. Seperti mana Perdana Menteri kita kata, no one will be left behind. Allah Ta'ala apatah lagi, tuan-tuan. Apatah lagi Allah Ta'ala yang maha kuasa, Rabbul Alamin. Maka dia tidak memberikan, menetapkan ada kota untuk diampunkan atau dibebaskan daripada api neraka. Bahkan illa man abah, kecuali siapa yang tak nak. Siapa yang tak nak, kan? Mungkin mulut tak cakap, mungkin kata mulut nak, tetapi tindakan tidak dibuktikan. Maka kita tengok balik macam mana perjalanan kita bermula daripada kita bangun pagi sampailah kita tidur kembali di dalam bulan Ramadan. Apa yang telah menjadi kesibukan diri kita. Moga-moga itu menjadi nilai penimbang untuk kita menentukan sejauh manakah efektif Ramadan kita yang kita inginkan bersama. Jadi misi Ramadan, apa yang kita cari. Baik, itu sekadar mukadimah yang saya ingin kongsikan kepada tuan-tuan. Baik, bila kita bincang pasal Ramadan, tuan-tuan, biasa selain daripada dalil yang kita pun telah hafal, surah Al-Baqarah ayat 183 yang berkaitan tentang taqwa, la'allakum tattaqun, sebuah hadis Nabi SAW yang berbunyi, Idza jaa Ramadana futtihat abwabul jannah wa ghulliqat, ditutup, abwabun nar wa sufidatis syayatin, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi dalam hadis ni, tuan-tuan? Nabi kata, apabila datang kepadamu Ramadan, masuk kepada kamu bulan Ramadan, futtihat, dibuka kepada kamu semua, abwabul jannah, dibukakan kepada kamu pintu-pintu syurga. Maksudnya apa? Maksud pintu-pintu syurga ni menunjukkan, kalau kita tak nak ambil literal tu, tapi maksudnya adalah mudahnya kita dalam bulan Ramadan untuk menjadi orang yang masuk dalam list orang yang masuk syurga. Wa ghulliqat abwabun nar, ditutup rapat pintu neraka tu. Kenapa ditutup rapat? Kerana nak menunjukkan bahawa Allah Ta'ala kata dalam bulan Ramadan ni sepatutnya dosa, kesalahan, maksiat, perkara mungkar dikurangkan. Wa sufidatis syayatin, dan dibelenggu para syaitan-syaitan yang direjam. Saya nak fokuskan dalam hadis ni pada frasa wa sufidatis syayatin, iaitu dibelenggu syaitan-syaitan. Dari sudut teknikalnya, kita boleh bincang. Sebahagian ulama kata maksud syaitan ni diikat, maksud syaitan ni dirantai, maksud syaitan ni dibelenggu adalah
semua syaitan-syaitan tidak terkecuali sedikit pun. Yang daripada atas iblis sampailah sekecil-kecil syaitan, semuanya dirantai, semuanya disumbatkan di dalam penjara. Itu sebahagian ulama kata menganggap seperti itu. Kemudian kalaulah kita bersetuju dengan pandangan tu, kenapa di dalam bulan Ramadan kalaulah betul hakikatnya semua para syaitan dibelenggu, kenapa masih lagi ada kemungkaran? Kenapa masih lagi ada orang buat maksiat? Kenapa masih lagi ada orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kenapa kita masih lagi tidak khusyuk? Sedangkan syaitan dah tak ada. Kenapa kita masih lagi makan tidak kawal diri? Kerana walaupun syaitan dah tak ada. Kan? Maka itu satu sudut. Sebagian ulama yang lain mengatakan bukan semua, tapi sebahagian sahaja. Mungkin yang pihak yang general sahaja, ketua-ketua sahaja yang dibelenggu. Tapi yang kecil-kecil, yang pangkat yang kecil-kecil ni tidak diikat, tidak dibelenggu. Kan? Maka ini orang kata apa, adalah sudut perbahasan. Kan? Cuma ini benda yang dari sudut teknikal, itulah perkara yang kita boleh bincangkan. Kan? Macam kita tengok baru ni dalam kes bulan Ramadan. Apa yang berlaku di negara kita? Perasan tak? Apakah maksiat-maksiat yang berlaku di dalam bulan Ramadan? Yang pertama, kita tengok berlaku sebahagian daripada umat Islam ni, kan, telah memenuhi kedai-kedai pajak gadai. Kedai apa? Kedai pajak gadai. Kan? Tidakkah mereka mengetahui bahawa pajak gadai itu ada unsur riba? Kita Islam ada tawarkan iaitu al-rahnu, yang kata apa, syariah compliance. Okey, baik, kita tolak ke tepi. Isu lain, macam mana ada sebahagian daripada saudara kita di Malaysia yang orang kata apa, yang menyembah kepada grup artis BTS, kan, sembah coki, nauzubillah min zalik, kan. Bukan coki-coki tu menyembah coki. Ini adalah masalah akidah, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kan, ini adalah sangat bahaya. Sedangkan kalaulah syaitan diikat, kan, kenapa masih lagi berlaku perkara-perkara yang sebegini? Maka satu sudut yang mungkin kita boleh refleksi bersama adalah kita tengok dalam surah An-Nas, tuan-tuan. Allah kata dalam surah An-Nas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, kan, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Allah mengingatkan kita, syaitan ni, tuan-tuan, katalah kita mengambil pandangan yang kata bulan Ramadan ni, kan, masih lagi ada syaitan yang berkeliaran, yang kecil-kecil ni, sebab tu kita masih terdedah dengan potensi melakukan maksiat. Jadi sifat syaitan ni kita kena belajar. Waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi min syarril waswasil khannas, macam kita ni sebenarnya bukan kita nak hindar, nak jauhkan syaitan ni hanya di bulan Ramadan. Bahkan kita nak, kalau boleh, bulan Ramadan ini, selepas bulan Ramadan, bahkan kita dapat menjaga diri kita daripada hasutan syaitan tersebut. Macam mana? Kita kena kenal siapakah itu syaitan. Maka Allah kata syarril waswasil khannas. Sesungguhnya syaitan ini dia hanya mampu untuk waswasil khannas. Waswas apa? Bisikan yang jahat. Sengaja Allah pilih perkataan waswas. Sedangkan ada satu kataan yang lain namanya hamas. Hamas ni adalah bisikan juga. Tapi apa beza? Kenapa Allah Ta'ala tak gunakan hamas, tapi Allah gunakan waswas al-khannas? Kerana waswas ni memang khas Allah tujukan untuk bisikan yang jahat, bisikan yang membawa kepada dosa, bisikan yang menyeleweng. Itu sifat syaitan yang direjam. Dan juga al-khannas. Al-khannas ni maksudnya tenggelam timbul. Allah kata apa? Min syarril waswasil khannas. Ya Allah, mintalah perlindungan daripada waswas, bisikan syaitan, al-khannas, yang tenggelam timbul. Apa maksud tenggelam timbul? Maksud tenggelam timbul ni, syaitan ni dia sekejap dia dia
dia bisik kepada kita, dia timbul. Dan sekejap dia akan tenggelam. Sekejap dia lari kejap. Maksudnya apa? Sifat syaitan ni dia berjaga-jaga. Dia berwaspada. Dia tengok mana ruang-ruang yang umat Bani Adam ni, kan, yang mana ruang untuk dia masuk. Kan, sama ada dia masuk melalui harta. Janganlah kamu bersedekah, kan. Harta kamu ni tak cukup, kan. Tengok sekarang ni ekonomi sedang merudum. Maka dia akan cuba bisikkan perkara yang lain. Sedangkan dalam solat pun, kan, dalam solat kadang-kadang kita khusyuk sekejap, kan. Kita awal tu dah Allahu Akbar, kita boleh khusyuk. Kemudian datang bisikan, kan. Jadi syaitan ni dia sangat-sangat licik. Kan? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Allah kata alladhi yuwaswisu, yang memberi waswas, bisikan jahat, fi sudurin nas. Kenapa dikatakan fi sudurin nas? Kerana yang diberikan Allah Taala, syaitan ni dia memberikan bisikan jahat ni ke dalam sudur, ke dalam hati. Sudur ni adalah dada kan. Dada ni tuan-tuan, bahayanya syaitan ni bila mana dia bisik ke dalam sudur, dalam dada manusia, kita tak nampak, kita tak rasa, dan kadang-kadang kita mudah terperdaya. Makin kuat iman seseorang, makin kuat dia punya taktik dan strateginya. Kalau kita cuba x-ray kita punya dada, kita tak akan jumpa juga ini kesan, ini kesan bisikan-bisikan syaitan. Tak. Bahkan ia ada satu benda yang tak nampak, tapi Allah Ta'ala beritahu dalam surah An-Nas tu sendiri, kan. Jadi syaitan ni hanya memberikan bisikan hanya pada sudur, tapi tidak masuk ke dalam hati kita, tuan-tuan. Bezakan sudur, dada dengan hati. Mudah analogi macam istana. Istana ibarat kita punya hati. Raja kita berada di hati, kan. Istana tu adalah hati kita. Di luar istana tu ada taman-taman yang cantik, ada kawasan-kawasan yang indah. Jadi syaitan ni hanya mampu membisik di luar sahaja daripada hati kita, iaitu di dada kita. Tapi hati kita ni, tuan-tuan, kita ada kunci. Kunci ni kita jangan kasih kepada sesiapa, hatta kepada syaitan. Sebab tu dia akan tengok, dia akan duduk je dekat luar istana tu, dia tengok mana kawasan, ni tingkap terbuka, ini pintu boleh masuk, ini boleh selingat dan sebagainya. Maka kita kena jaga, tuan-tuan. Syaitan ni dia paling-paling tidak, dia hanya mampu untuk memberi bisikan pada sudur, pada sekeliling daripada dada, daripada kawasan. Tapi dia tak masuk dalam istana, hanya di keliling sahaja. Tapi siapa kalau dia berikan kunci, dia serahkan kunci, maka syaitan akan hack. Macam sekarang ni zaman cyber security, kan. Kita kena ada antivirus, kita kena ada firewall, kita kena jaga kawasan kita ni daripada hacker-hacker. Jadi syaitan pun begitu, dia sentiasa berwaspada. Maka saya nak kata kat sini point dia, tuan-tuan. Sebenarnya yang masalahnya adalah pada kita. Kita yang memberikan ruang sejauh mana syaitan itu untuk masuk ke dalam diri kita. Maka itu yang akhirnya kita lalai. Sebab tu kita tengok dalam bulan Ramadan, kan. Kenapa kita susah, kadang-kadang kita lalai lah, kan. Kadang-kadang kita buat perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu adalah manifestasi yang sama-sama yang kita perlu jaga. Kemudian yang kedua yang saya nak ceritakan pada tuan-tuan adalah satu ayat Al-Quran di dalam surah Yusuf, dalam surah Yusuf, dalam juzuk yang ke-13, muka surat paling atas sekali. Apa kata Allah? Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa, sambung, innan nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dalam surah Yusuf, apa kata Allah Ta'ala? Wa ma ubarri'u nafsi, telah berkata Yusuf, dan tidaklah dan aku tidak membebaskan diri aku daripada kesalahan. Innan nafsa, Nabi Yusuf kata, atau Allah Ta'ala kata, innan nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu, syahwat ni, tuan-tuan,
dia la'ammaratum, dia akan sentiasa mengajak, menyuruh, membawa manusia kepada bisu dengan perkara-perkara yang sangat keji. Kan? Jadi sebab tu tuan-tuan, kita kena kawal hawa nafsu kita. Katalah kalau kita percaya bahawa dalam bulan Ramadan ni, kan, bulan syaitan semua, daripada yang generalnya, daripada yang besarnya, kecil, iblis pun telah dikunci, digari, dibelenggu. Jadi yang tinggal adalah musuh kita yang dinamakan hawa nafsu. Kan? Jadi innan nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi. Nafsu ni akan sentiasa mengajak kita untuk melakukan perkara-perkara yang Allah Ta'ala larang. Kan? Kita tengok kenapa kita tahu fadilat qiyamul lail, tapi kita susah nak bangun. Kenapa kita susah nak bangun? Sebab kita kenyang makan. Kenapa kita kenyang makan? Sebab kita tidak tahan nafsu makan kita. Kan? Jadi semuanya adalah satu rantaian-rantaian yang saling berkait rapat. Kenapa kita tahu fadilat membaca Al-Quran satu huruf, kan, digandakan dengan 10, tapi kita masih lagi, cukuplah, aku rasa alhamdulillah aku dah baca pun dah kira baik dah. Kan? Kita rasa dah berpuas hati dengan apa yang ada. Itu adalah menunjukkan bahawa nafsu kita ni sudah menguasai diri. Kemudian illa ma rahima rabbi. Walaupun nafsu ni dia menyuruh kepada manusia untuk melakukan perkara-perkara yang jahat, tapi Allah kata illa ma rahima rabbi, kecuali siapa yang telah dibelas kasihan oleh Allah SWT. Nabi Yusuf alaihi salam, tuan-tuan, ketika mana berlaku pada kisah di hari beliau ketika diuji tersebut, illa ma rahim rabbi, kan, bahkan Nabi Yusuf mengiktiraf, kalaulah bukan kerana rahmat, illa ma rahima rabbi, kalaulah bukan kerana rahmat Allah SWT, rahmat Tuhan aku, nescaya aku pun barangkali sudah pun terjerumus menunduk dengan tuntutan hawa nafsu aku. Illa ma rahima rabbi. Maksudnya kita Ramadan ni, tuan-tuan, kita nak kejar rahmat Allah SWT. Dengan rahmat Allah Ta'ala, maka aib kita ditutup. Dengan rahmat Allah SWT, kita masuk syurga. Bukan sebabkan banyaknya amalan, bukan sebabnya dengan kita banyak qiyamul lail, banyak berpuasa, bukan, tapi sebab rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bulan Ramadan syahrul rahmah, kan, kita nak dapatkan rahmat Allah Ta'ala. Dengan rahmat Allah Ta'ala, dengan belas kasihan Allah Ta'ala, maka kita mudah untuk kita melakukan. Kita rasa puasa ini ringan, kita rasa puasa ini memberi tenaga kepada kita, kita rasa puasa ini dapat roh seperti mana mereka yang berjihad ketika berperang pada zaman dahulu. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, akhirnya Allah tutup apa? Inna rabbi ghafurur rahim. Kan? Tadi Allah kata ada sebahagian yang Allah memberi rahmat. Tapi kalau orang yang tak dapat rahmat Allah Ta'ala, dia kadang-kadang terjerumus, kadang-kadang terikut juga dengan bisikan-bisikan nafsu dan syaitan, maka dia pun buat maksiat. Tapi Allah kata, Allah tutup ayat ni, inna rabbi ghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhan aku ni, Allah Ta'ala ni maha mengampun. Kan? Jadi siapa yang walaupun dia dah termakan dengan fitnah-fitnah tersebut, cepat-cepatlah minta ampun kepada Allah SWT. Yang kedua, bukan hanya rahmat kita nak kejar. Bukan bulan Ramadan ni bukan syahrul rahmah, tapi dia adalah syahrul maghfirah. Dia adalah bulan untuk mendapat keampunan kepada Allah SWT. Masihkah kita ingat sebuah hadis Nabi SAW? Nabi kata apa? Kan? Celakalah mereka, orang-orang Islam yang mana berlalunya Ramadan, tapi dia tidak diampunkan oleh Allah SWT. Celaka, Nabi kata. Tidak dibebaskan oleh Allah Ta'ala daripada neraka. Maka kita kena minta maghfirah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita ni banyak melakukan dosa. Kita banyak melakukan kesalahan, sedar ataupun tidak, besar ataupun kecil. Jadi janganlah kita sombong dengan Allah. Kan? Kita ni memang kena sentiasa. Sama ada kita ni terdedah dengan dosa dalam hasad, dengki, iri hati, busuk hati, semua yang dekat dengan hati kita buat dosa. Dengan mata pandangan kita tengok aurat perempuan, kan? Akhirnya kita memang
kena minta rahmat, kita kena cari maghfirah Allah SWT. Lagi berbaki lagi 10 hari yang ada ni, kita prepare tuan-tuan. Lebih daripada 10 hari ni, lebih sikit 10 hari ni, kita prepare. Macam mana kita nak menghabiskan sisa bulan Ramadan yang Allah kata janjikan ada malam Al-Qadar, ada the night of power yang Allah sembunyikan dalam 10 hari yang terakhir. Maka mestilah mereka yang daripada awal dah create momentum, daripada pertengahan dia istiqamah, dan pada penghujung dia memang all out. Dan akhirnya dia akhirnya berkeluar daripada Ramadan, dia akan bertemu dengan bulan Syahrul Syawal dalam keadaan suci bersih, dalam keadaan diampunkan, dalam keadaan dapat rahmat Allah, dalam keadaan dia dapat bekalan untuk meneruskan perjalanan 11 bulan yang akan datang. Sebab tu kita tahu tuan-tuan, bulan Ramadan ni kita anggap sebagai kursus lah. Kalau kita ada kaki tangan syarikat yang dihantar untuk pergi kursus, tujuan dia apa? Tujuan dia adalah untuk beri kursus ni, untuk bila mana keluar kursus, maka dia punya performance, prestasi dia akan meningkat. Sama juga Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sediakan hadiah, ganjaran. Allah Ta'ala berikan kita kursus bulan Ramadan ni untuk kita cari, untuk kita persiapkan rohani kita, untuk kita kembali kepada back to fitrah kita, untuk kita mengambil bekalan untuk menuju 11 bulan yang mendatang. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, masa pun dah mencemburui kita. Sebagai penutup, saya nak konklusikan balik apa yang telah kita bincangkan pada hari ini, iaitu misi Ramadan, apa yang dicari. Bergantung sebenarnya, itu sengaja saya buat satu persoalan. Sebenarnya jawapan ini adalah pada diri kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita kalau tak ubah diri kita, orang lain tak mampu. Allah Ta'ala tidak akan ubah diri kita. Jadi kalau kita nak kita punya hidup kita ni, saki baki hidup kita ni, kita nak jadi orang Muslim yang terbaik dari sudut luarannya, daripada sudut dalamannya, maka kita kena ada planning. Bermula daripada rutin. Apakah rutin puasa kita tuan-tuan? Rutin puasa kita tuan-tuan, yang pertama kita bangun awal. Macam mana kita adjust pun, insyaAllah kita jangan lari daripada rutin Ramadan ni. Yang pertama kita bangun awal untuk qiyamul lail. Yang kedua kemudian kita teruskan dengan kita beriftar pula, bersahur. Tasahharu fa innas sahuri barakah. Kan, kita dapatkan keberkatan pada paginya. Kemudian kita menjaga 5 waktu solat. Kemudian tak apalah siang tu kita berpuasa. Bila tuan-tuan berpuasa pada siang hari, sebenarnya tuan-tuan lakukan je. Tuan-tuan bekerja, tuan-tuan melaksanakan tugasan harian seperti biasa, tapi kita berpuasa. Itu siang tu kan. Kemudian pada malam harinya kan, kita petangnya rutin kita sebelum buka puasa, kita pastikan kita peruntukkan masa untuk berdoa, kerana itulah sa'atul ijabah, masa di antara detik-detik yang Allah kabulkan permintaan dan juga hajat-hajat kita. Kemudian kita sambung dengan solat tarawih, dengan dengan solat witir. Kemudian kita hidupkan malam dengan tilawatul Quran dan sebagainya. Kan, itulah baru kita rutin Ramadan selaku seorang Muslim. Kan, itulah orang kata yang paling yang kita kena jaga tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi yang terakhir sebelum saya tutup, kita tengok bulan Ramadan tahun ni sangat berbeza dan sangat orang kata special. Kerana apa? Kalau biasanya tahun-tahun yang lain, bulan Ramadan ni, kalau sekarang ni dia punya mood raya tu dah naik dah. Kan, batas sebelum masuknya bulan Ramadan sebenarnya kita dah dengar dengan lagu rayanya dan sebagainya. Kita pergi ke shopping kompleks dengan hiasannya dan sebagainya, promosi. Kan, tapi tahun ni agak berbeza. Kan, dan mungkin hikmah Allah SWT, saya rasa kalaulah dilanjutkan lagi tempoh pergerakan kawalan ni, perintah kawalan pergerakan ni, kalau dilanjutkan tempohnya, maka syaitan pun, saya rasa dia pun sedih. Bukan kita je sedih, tapi syaitan pun sedih. Kan, kenapa? Sebab bila mana kalaulah dilanjutkan lagi, maka ziarah raya pun tidak ada, maka syaitan sedih lah. Kan, biasa apa yang kita nampak dekat awal bulan Syawal, kan, ramai orang yang di awal Syawal, padahal Ramadan baru habis, tapi seolah-olah kan, dengan maksiat matanya, dengan maksiat pakaiannya, dengan maksiat
pergaulan sosialnya, kan, berlaku tanpa jaga, kan. Jadi mungkin antara hikmah, kan, kita berada dalam situasi ini, Allah Ta'ala nak kita muhasabah, nak kita berubah, nak kita kawal diri kita supaya kita mengikut garis panduan yang Allah Ta'ala tetapkan. Okey, jadi ada soalan Ustaz, share tips mencari malam Lailatul Qadar semasa PKP di rumah. Tuan-tuan. Okey. Okeylah, saya jawab sikit Antara tips yang boleh kita sama-sama praktikkan untuk kejar malam Lailatul Qadar ni, yang pertama adalah kita puasa pada siang hari, kan, kita jaga diri kita macam biasa, tapi cubalah tuan-tuan ambil masa untuk qailulah. Qailulah ni dia akan memberikan tenaga untuk kita bangun malam. Itu yang pertama. Yang keduanya, itu dari sudut persiapan luaran. Dari sudut persiapan dalamannya, Lailatul Qadar ni adalah rahsia Allah. Jadi kalaulah rahsia Allah, Allah sengaja memang sembunyikan daripada pengetahuan manusia, maka kita kena cari. Bila kita kena cari, maka daripada momentum awal, 10 hari pertama kita dah masuk, graf kita dah naik. 10 hari kedua lagi meningkat, dan 10 hari ketiga kita dapat konsisten dengan kita punya istiqamah amal ibadah kita, khusyuk kita telah terbina, maka insya-Allah Allah Ta'ala kata bila mana kita dapat akhirkan bulan Ramadan, maka kita dapatlah, kita bukan hanya mencari Lailatul Qadar, bahkan Allah Ta'ala dah memberikan kita Lailatul Qadar, kan? Sebab kita tidak mencari menilik, tapi kita kata apa, ada masa kita beribadah secara full time, kan, dengan secara konsisten, kan. Dan juga yang tips yang terakhir untuk mengejar malam Lailatul Qadar ini adalah, kan, kena banyak doa. Apa doa yang biasa kita baca, tuan-tuan? Allahumma barik lana, bukan fi ma razaqtana, Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di dalam bulan Ramadan, wa ballighna Lailatul Qadri, dan sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan. Banyakkan doa. Yang pertama, doa yang boleh kita amalkan juga adalah Allahumma innaka afuwun. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau ni afu. Engkau ni yang Maha Pengampun. Engkau ni yang Maha Pemaaf. Tuhibbul afwa, dan Engkau ni suka memaafkan orang. Fa'fu anna, maka Engkau, ya Allah, ampunilah kami yang banyak dosa, yang lemah dan sering lalai kepada Allah SWT. Jadi kena banyakkan doa, kan? Kena banyakkan doa dan tanamkan azam. InsyaAllah Allah akan mudahkan untuk diri kita semua. Dan yang terakhir, tuan-tuan, sebelum saya nak tinggalkan banyak kali akhir, tapi tak akhir-akhir. Yang last, insyaAllah saya tinggalkan dengan sebuah hadis Nabi SAW. Allah kata, Nabi SAW kata, sesungguhnya di hari akhirat nanti ada dua benda, dua amalan ini akan bantu kita untuk mendapatkan syafaat. Ada dua amalan yang akan bantu kita untuk mendapat syafaat akhirat yang sangat-sangat dahsyat dan takut. Yang pertama adalah puasa, yang kedua adalah Quran. Yang pertama adalah puasa. Dalam hadis tu, tuan-tuan yang diminta Allah, puasa ni, amalan puasa tersebut akan berbicara di hari kiamat. Dengan berbicara kepada siapa? Kepada Allah. Jadi puasa yang kita sekarang ni puasa, akhirnya puasa akan datang, dia akan kata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku yang telah berpuasa ni telah menghalang diri aku untuk makan di siang bulan Ramadan, dan telah mencegah daripada hawa nafsu syahwat aku ni daripada dikeluarkan, daripada dikuasai. Maka ya Allah, maka Engkau bantulah, berilah syafaat kepada si dia. Ingat, puasa kita ni akan satu hari nanti akan berikan syafaat kepada kita. Yang kedua, Quran. Apabila Quran nanti ke hari akhirat juga, menurut hadis yang disebutkan tu juga, puasa akan datang dan mengatakan, berbicara di hari akhirat kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya aku, orang yang telah membaca aku ni, telah mencegah mata dia daripada tidur pada malam hari kerana membacakan aku.
maka Engkau ya Allah kurniakanlah kepada si dia syafaat. Dan akhirnya Allah Ta'ala memberi syafaat kepada orang tersebut, hamba tersebut, melalui dua amalan, iaitu puasa dan juga Al-Quran itu sendiri. Jadi moga-moga tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita jadikan bulan Ramadan pada kali ini terbaik, lebih baik daripada sebelumnya, kerana kita jelas apa yang kita nak kejar. Misi Ramadan tahun ni, kita jelas apa yang kita nak cari. Kita meminta pada Allah SWT, dengan rahmat Allah kita dibantu, dengan kasih sayang Allah kita dimudahkan, dengan bantuan Allah kita rasa ringan untuk mengejar segala fadilat yang ada pada bulan Ramadan. Moga Allah Ta'ala merestui segala permintaan kita. InsyaAllah marilah sama-sama kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan wa ballighna lailatul qadr. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau ni maha memberi maaf, maka maafkanlah kami, sesungguhnya Engkau yang maha memberi maaf kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kami di dalam bulan Ramadan dan sampaikanlah kami kepada malam Lailatul Qadar. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin. Allahumma syfa'na bi syafa'atil Quran. Allahumma akrimna bi karamatil Quran. Allahumma zayyinna bi zinatil Quran. Ya Allah, ya Tuhan kami, hiasilah kepada kami dengan perhiasan Al-Quran. Wa akrimna, dan muliakanlah kami dengan kemuliaan Al-Quran. Washfa'na, dan berikanlah kami syafaat bi syafa'atil Quran, dengan syafaat Al-Quran daripadamu ya Allah, bi rahmatika, dengan rahmatmu ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih saya ucapkan kepada semua para pendengar, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, kerana telah memberikan ruang masa untuk mendengar sedikit perkongsian pada hari ini. Pesanan saya, jangan lupa untuk like dan share apa video ini. Semoga ia mendapat manfaat bukan hanya pada diri kita dan juga pada mereka yang berada di luar sana. Aku li qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.